COVID-19 jadi perangkap ekonomi. Kita sedang mengalami fasa ketiga Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula pada 15 April dan dijangka tamat pada 28 April. Tiada siapa yang boleh memberi keyakinan bahawa PKP benar-benar akan tamat pada tarikh berkenaan. Di sana sini, pemimpin dunia mengaku pandemik coronavirus COVID-19 mendatangkan impak yang amat besar kepada ekonomi global. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menyifatkan krisis kesihatan kali ini sebagai terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Tabung Keuangan Antarabangsa IMF turut mengisytiharkan dunia kini memasuki era kegawatan global yang akan membawa kehilangan pekerjaan. Wabak COVID-19 menyebabkan kemelesetan ekonomi ini jauh lebih teruk dari apa yang berlaku pada krisis ekonomi subprime pada tahun 2008. Pakar-pakar berpendapat COVID-19 juga memberi kesan kejutan negatif kepada pasaran buruh. Daripada segi jumlah pekerjaan, Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO meramalkan sebanyak 25 juta pekerja akan kehilangan pekerjaan di seluruh dunia. Menurut laporan Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia atau MIER pula, pertumbuhan dalam keluaran dalam negara kasar KDNK akan menguncup sebanyak 2.61% pada tahun 2020. Amat membimbangkan ialah kenyataan Bank Negara Malaysia yang melaporkan menyebut bahawa pertumbuhan ekonomi dijangka berada sekitar negatif 2.0 hingga positif 0.5%. Dari segi jumlah guna tenaga pula, dianggarkan seramai 951,000 orang akan kehilangan pekerjaan. Memberi kelulusan kepada kedai gunting beroperasi seperti saranan Menteri Bombastik Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Azmin Ali tidak akan membantu ekonomi Malaysia mahupun menghalang pengangguran daripada berlaku. Untuk rekod, perkhidmatan gunting rambut asas dan kedai cermin mata antara 9 sektor ekonomi yang disenaraikan MITI yang mendapat kebenaran beroperasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilanjutkan sehingga 28 April. Malah Facebook Azmin berkenaan kebenaran operasi tersebut juga dibanjiri kecaman. Netizen menyifatkan keputusan MITI itu hanya akan menyebabkan usaha PKP fasa pertama dan kedua sia-sia. Namun di satu pihak lain, mahu agar rakyat dibenarkan kembali bekerja. Justru kini Kerajaan Perikatan Nasional terkial-kial mencari formula ajaib untuk menangani masalah yang bakal dihadapi. Istilah kelaziman yang baharu atau the new normal tidak membawa apa-apa makna kepada rakyat yang kelaparan. Pada saat ini, apa yang disebut 1,000 bakul untuk mengisi perut rakyat yang lapar itu didakwa tidak sampai. Jangan bercakap tentang membangun ketahanan ekonomi, sedangkan keperluan ekonomi yang biasa-biasa pun kita sudah gagal. Adakah kita akan mengikut langkah Brazil dan membenarkan rakyat kembali bekerja kerana demi ekonomi? Pakar perubatan tidak bersetuju. Tetapi anehnya, mana perginya Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad? Tak kasihankah kepada Azmin Ali yang terpaksa bersilat menangkis kecaman rakyat terhadapnya? Harus diingat, tanpa kelicikan Azmin Ali, tuan-tuan semua tidak merasa untuk menjadi menteri atau mengepalai mana-mana JLC. Ini kerana Kerajaan Pakatan Harapan tidak meletakkan ahli parlimen sebagai pengerusi JLC, tetapi diberi kepada yang hak dan ahli. Justru setakat ini, kita tidak nampak siapa dalam kabinet yang menawarkan solusi di luar kelaziman atau luar biasa. Apa yang rakyat dengar hanya perebutan jawatan dalam agensi kerajaan, dan GLC itulah harga yang harus dibayar untuk terus menyokong kerajaan tebuk atap dan pintu belakang. Rakyat memerhati. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tahu.